Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat datang tuan-tuan dan puan-puan ke segmen Tanya Dr. Forex episod yang ke-51 bersama dengan kita panel tetap Dr. Forex atau Cikgu No Name dan saya Boboy CTC sebagai host anda pada minggu ini. Jadi jangan terkejut tuan-tuan dan puan-puan, Pak Su tidak dapat menyertai kita pada minggu ini atas sebab faktor-faktor kesihatan. Jadi diharapkan tuan-tuan dan puan-puan penonton di luar sana dapatlah kita sama-samakan doakan Pak Su diberikan kesembuhan yang segera. Okey. Seperti biasa, saya mewakili CTC-FM mengambil kesempatan ini untuk menyeru tuan-tuan dan puan-puan dalam satu public service announcement mengenai COVID-19. Jadi sekarang kita masih lagi di fasa PKP 2.0. Make sure tuan-tuan dan puan-puan patuh kepada SOP yang telah dikeluarkan oleh KKM dan juga MKN. Always use your hand sanitizer dan face mask apabila berada di tempat awam. Kalau kita tengok balik cikgu, PKP 1 bersama dengan saya sebagai penyampai dan sekarang kita dah setahun kembali kepada saya sebagai penyampai. Betul Boboy. Tak sangka dah nak almost 1 year anniversary PKP. Diharapkan kita dapat segeralah mencapai SIVA COVID-19 di Malaysia seperti yang dicapai oleh New Zealand dan juga sekarang Wuhan. Baru-baru ni ada keluar footage yang Wuhan dah siap boleh buat konsert lagi kerana mereka berjaya curb COVID-19 walaupun asalnya daripada situ kan. Okey, baiklah. Kepada tuan-tuan dan puan-puan telah pun hadir, terima kasih sekali lagi. Kita ada ramai rakan-rakan kita. Kita ada Firdaus Adir, Mahathir Rid, KR, Ashraf Awel, Mustafa Aidit. Terima kasih. Make sure tuan-tuan dan puan-puan kongsi segmen ini agar kita dapat sama-sama berkongsi manfaat dengan lebih ramai lagi orang di luar sana mengenai perkongsian ilmu oleh Dr. Forex pada malam ini. Dan jika tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk menonton segmen-segmen lepas, sekarang kita segmen yang dah ke-51 ni, ada 50 segmen sebelum ni, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan pergi tonton di www.tvctc.fm. Dekat situ ada segmen Dr. Forex sama penuh. Dekat situ kita dah sediakan mengikut susunan, ataupun lebih mudah tuan-tuan dan puan-puan boleh terus pergi ke YouTube channel kami CTC Jarak FM, di mana saya telah pun menyediakan satu playlist khas untuk tuan-tuan dan puan-puan tonton segmen-segmen sebelum ini bersama dengan Dr. Forex. Okey. Jadi kepada Cikgu No Name, Dr. Forex, apa khabar cikgu? Sihat? Sihat wafiat. Boboy apa khabar? Saya pun sihat, alhamdulillah. Bagaimana PKP 2.0 bersama keluarga buat masa ni? Buat masa ni so far semua okey. Alhamdulillah, so far okey. Keluarga saya selamat daripada pandemik ni. Okey. Yelah, kita kena kurangkan keluar kan. Betul. Berkomunikasi, jumpa orang semua. So saya seminggu since PKP baru dijalankan ni, memang kebanyakannya masa saya dihabiskan di rumah. Memang itulah apa yang patut kita semua lakukan. Kalau saya sekarang di Cyberjaya, walaupun orang kata PKP 2.0 ni sepatutnya lebih strict daripada PKPB, mungkin atas faktor-faktor lain seperti kerja dan kepentingan-kepentingan lain. Saya tengok masih lagi ramai orang di luar sana di kawasan-kawasan seperti mall, kedai-kedai. So kalau kita dapat kurangkan memang lebih baik lah. Betul tak cikgu? Betul. Okay, buat masa ni berikan saya ruang untuk membacakan komen daripada penonton-penonton kita yang telah pun menyertai kita pada malam ini. Kita ada Mustafa Aidit katanya, Ashraf Awel katanya, Assalamualaikum Dok. KR, Assalamualaikum. Fu and Boboy, Waalaikumsalam. Mahathir Rid katanya, salam DJ baru Boboy, Cikgu No Name, dan moga DJ Pak Su diberi kesihatan yang baik, insya-Allah. Firdaus Adil katanya, Assalamualaikum Dok dan Boboy. Kita ada Hermawan, Assalamualaikum Cikgu dan Boboy. Semoga Cikgu, Pak Su dan Boboy selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita ada Sigit Kurniawan, kita punya penonton setia, tiap-tiap minggu tak pernah lepas
Katanya hello Cikgu Nonim dan Bobby. Bobby, ada nama baru Bobby. Sihat selalu. Kita ada Syuib An-Nasai katanya hai Assalamualaikum. Dan Kesatria Faiz katanya Assalamualaikum Boboy dan Cikgu. Kita juga ada Abang Muzammil kita memberikan emoticon love. Love Abang Long, love. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, saya telah pun menyediakan satu pop-up questionnaire dalam segmen kita. Dekat situ saya tulis feedback rasmi, cadangan atau komen untuk penambahbaikan segmen Dr. Forex. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang komen atau cadangan yang boleh membantu kita untuk lebih improve lagi segmen kita, bolehlah tinggalkan di dalam ruangan tersebut. Okey, kami akan sama-sama baca di management CTC FM untuk memberikan lebih baik untuk anda di luar sana. Okey cikgu, bagaimana kita nak mulakan segmen kita pada hari ini? Saya serahkan kepada cikgu. Silakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam kepada kawan-kawan sekalian pendengar setia CTC.FM. Okay, so malam ini macam biasa di dalam segmen Tanya Dr. Forex, kita akan review semula kita punya analisis pada last week dan juga kita akan tengok apa yang jangkaan pair yang akan berlaku pada this week lah. So, sekarang kita start pukul 10 kan Boboy sampai pukul 11 cikgu. 11. Okey. So sebelum kita mulakan dengan review analisis last week, adakah dia akan minggu ni analisis tu cantik? Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan tentang basic yield wave, tentang macam mana nak mahirkan yield wave, tentang macam mana nak faham tentang wave-wave di dalam wave, dan sebagainya, boleh ajukan soalan di ruangan chat. Okey guys. So tanpa melengah lagi, kita pergi ke skrin kita. Okey, skrin saya ni. Sebelum tu, kepada penonton-penonton kita, kalau ada sebarang masalah mengenai audio kurang jelas atau tiba-tiba tak dengar je, terus tinggalkan di ruangan komen untuk kita segera ambil tindakan ya. Okey cikgu, sila teruskan. Okey, so kita review analisis pada last week dengan refer kepada channel YouTube CTC. So mana yang masih belum subscribe, mana yang tak tahu, di YouTube CTC ada channel yang tersendiri ya. You boleh type di YouTube CTC.FM. So dalam tu ada banyak video-video lepas daripada segmen saya, segmen cikgu-cikgu lain dan juga segmen-segmen tetamu jemputan, semuanya dikumpulkan di satu channel. Benar. So boleh subscribe dan saya rasa Boboy sekarang ni dia update setiap minggu. Betul, kan Boboy? Betul. Selepas saja segmen kita tamat, dalam masa 2-3 jam kita akan terus upload lah. Okay. So apa yang you all tengok sekarang ni, ini adalah review yield wave pada episod 50, iaitu episod minggu lepas lah. So episod minggu ni episod 51 So kalau first kali analisis yang kita akan review adalah EJ. So apa yang you all boleh tengok di sini saya nyatakan akan ada penurunan, naik dan turun. Ini pada hari Isnin berapa bulan Boboy? Isnin 18 hari bulan cikgu. 18 Okey, Isnin 18 hari bulan. So kita tengok apa yang berlaku pada market dalam minggu ini. So 18 hari bulan. Okey, so 18. So you tengok lebih kurang sama. Okey, lebih kurang sama, di mana waktu ketika minggu lepas saya jangkakan ada kenaikan, menaik. Okey, B tu maksudnya menaik lah. So minggu ni okey, alhamdulillah dia naik. Dia naik dalam bentuk 3 wave. Kan? So 3 wave. So 3 wave ni pun menepati syarat correction bagi wave B. Sekiranya wave A ni 5 wave dan keseluruhan jangkaan adalah dalam bentuk zigzag. Zigzag, kalau sesiapa yang tahu konsep zigzag, dia mesti ada 5 wave down,
3 wave up dan juga another 5 wave down. 5 bawah, 3 So, atas, 5 bawah. Okay. Betul. So kalau tengok setakat ini EJ ni lebih kurang sama lah. So sekarang ni kita nak analisis C ni pula. Okey, adakah minggu ini dia akan meneruskan jangkaan pada minggu lepas ataupun dia dah berpusing? Dia dah habis momentum untuk turun. Okey. So kalau tanya saya jap, kita zoom in ke time frame yang lebih besar. Okey. So kalau tanya saya memang nampak jelas analisis ni sama dengan analisis last week di mana saya jangkakan selepas dia naik dia ada turun. Okey. So kalau kita refer kepada wave C ni, jangkaan dia boleh turun sampai dalam, okey, senang sini saya buat kotak kat sini. Okey, ini jangkaan yang kita boleh assume wave C ni akan berhenti sebelum dia sambung lagi kenaikan memecahkan garisan yang saya tulis ni 127.54, di mana okey, untuk daily dan juga weekly punya chart, jangkaan lebih tinggi EJ ni boleh naik sampai ke kotak merah yang saya tandakan. Dalam first ini quarter di daily, guys. tahun ni ke cikgu? So kemungkinan kalau analisis saya ni betul, dalam 3 bulan, mungkin 6 bulan, kita boleh expect dalam first half of tahun ni lah. Dalam kuarter lah. Kan, kuarter 3 bulan yang pertama kemungkinan dia akan sampai. Sebab kalau tengok wave A ni, dia naik ni, dia hanya ambil masa, ini Mei Boy, sampai Mei 2020 tu? Ogos. Ya. Mei sampai Ogos. Berapa bulan tu Boy? 3 bulan. 3 bulan. So possible dia nak buat 3 bulan pun boleh. Sebab ini adalah, kalau ini analisis saya ni betul, ini wave A. So wave C pun boleh buat dalam masa 3 bulan. 3 bulan kita jangkakan dia menaik sampai ke ni. Okey, ini untuk long term lah. Sekiranya dan semestinya dia tak boleh break. Saya zoom in ini di time frame daily. Dia tak boleh break garisan ini. So saya tandakan garisan ini saya tandakan dengan warna merah. Merah ni selalunya stop loss lah. Kalau break maksud dia setup tu fail ke cikgu? Jangkaan ni salah lah. Jangkaan ni salah. Tapi so far memang EJ ni dia follow analisis yang kita review sekarang ni. So ini menjadi penentu. 121 ni kalau tengok jauh lagi, betul tak? 500 pip. So that's why kalau untuk EJ ni, walaupun saya jangkakan dia menurun, okey, dalam konteks yellow wave, banyak kali saya pernah beritahu kepada rakan-rakan, kawan-kawan, student, di mana kita cuba untuk follow trend. So bila kita cuba untuk follow trend, kita menunggu untuk buy di kawasan zon kotak ni lah. Tapi ada sesetengah tak boleh tahan. Cikgu, kita dah tahu dia nak turun kan, kenapa kita tak sell cikgu, betul tak? Betul. Saya punya pemikiran pun macam tu. Okey, boleh sell. Boleh sell tapi reducekan lot size lah. So kalau nak sell, okey. Kalau nak sell juga, jangan ambil stop loss paling atas ni. Sebab jarak dia 150 pip. So kita cuba reducekan stop loss supaya kerugian kita dapat diminimizekan. So kalau tanya saya, sekarang ni di 126 ini je lah atas ni. Okey, itu 1 atau sini 2. Okey, sekiranya nak sell lah 126 bagi EJ. Sebab kalau kita tengok memang alhamdulillah dia follow A dengan B. Turun sikit lagi nak turun kan. Dekat sini boleh masuk untuk hold
buy. Siapa yang kaki swing atau nak cuba swing tu, okey, kita mengharapkan dia masuk dalam zon merah tu. And then kita cuba sama-sama swing. Boleh tak, Boboy? Boboy berani tak swing, Berani Boboy? cikgu. Jangkaan, 0.01. sebab jangkaan kalau dia pergi 1, 2, 3 ni, ataupun minimum lagi 200 pip lah kan. 150 pip lah paling kurang. Pergilah kan. So, kalau dia boleh pergi, okay, ini kita punya TP, Boboy. 131. Berapa total pips tu cikgu? Kalau dia naik daripada zon merah tadi? 600 pip, 700 pip. 3 bulan boleh hold lah. 600 pip, 300 pip. Saya paling dulu saya pernah hold 5 bulan, 6 bulan. Lagi psikologi lagi tinggi sebab nak tahu pair apa yang saya hold. Boboy, saya hold pair gold. So bayangkan gold dia turun naik kan. Dia satu cara je. Dia Elo Wave ni memang dia more kepada swing. Okay. Selepas kita mahir baru kita boleh pergi intraday dan juga daily punya setup. So cara yang membolehkan kita swing ni, kita buka 2 akaun dan satu akaun tu kita trade di akaun handphone lain ke, dekat laptop ke, jangan buka. Kan, orang cakap uninstall kan. Tapi selalunya itu cuma sembang lah. Itu cuma kata-kata saja. Betul tak? Betul. Sebab handphone kat tangan, lama aku ada 2 akaun, aku buka lah akaun satu lagi. Tengah untung kan, untung dah 200 pip. Katakanlah kan. So mulalah dekat situ. Of course lah, bila kita tengok biru banyak pula, mungkin untung 50% ke ataupun 30% daripada modal. Dia kadang-kadang tempting untuk kita close. Sebab prediction kita dah betul, lepas tu dah biru, dah 200 pip dah naik. So mentality macam tu, salah satu caranya kita nak asah macam mana kita nak swing dia jauh ni, at least 500 pip, 700 pip, dengan gunakanlah satu lagi device and then kurangkan tengok device tu. Kalau sekali-sekala, lepas tu kalau tak tahan sangat nak close, bolehlah close half, staggered ke kan, kalau tak tahan sangat. Sebab buat permulaan, of course kita tak boleh cakap kita boleh cuba swing 5 bulan, 6 bulan. Mungkin 1 bulan dulu kita cuba swing. At least kita belajar kat arah tu. Betul tak, Boy? Okay, so kita pergi ke, selepas EJ kita pergi ke EU. Okay, EU. So bila kita sebut EU, saya cari review pada last week punya review. Okay. Cikgu, kalau saya bacakan soalan ruangan komen boleh cikgu? Okey, boleh, silakan. Ada soalan daripada AG Muhammad Ezlan. Dia kata dia nak tanya, boleh tak subwave 1 dan 2 di wave 3 besar berlaku terlalu jauh dari ending wave 1? Subwave 1 dan 2 di wave 3 besar berlaku terlalu jauh dari ending wave 1 besar. Boleh je. Okay. Sebab sekiranya dia terlalu jauh tu, itu masuk wave 1 tu dia extended wave. So bila extended wave 1 tu naik atas, lepas tu kalau momentum dia terlampau kuat, katakan ini dalam keadaan uptrend so katakan momentum dia terlampau kuat, retracement untuk wave 2 tu pun tak terlampau deep, dia naik je, boleh, tak ada masalah. So kita sambung dengan EU ni. Okay, so kita tengok, ini analisis saya sebelum ni. Saya jangkakan ABC turun, dah turun, naik, turun. Okay, so kita tengok. Okay, turun, sekarang ni dah naik. Betul tak? Dah naik. Yang kita jangkakan dalam kotak ni, dia dah sampai ke kotak ni. Dekat 21. Dalam masa sini, seminggu 21, 53. Dalam masa seminggu baru dia sampai. So EU ni lambat sikit, Boy. So 2153 kan. So dia dah sampai kat sini, siap terlebih lagi sini, kat kawasan sini. Okay, so ini new analysis yang saya boleh simpulkan, di mana
sebenarnya analisis EU ni dia bergantung kepada kekuatan mata wang dollar index DXY. So nanti kita akan pergi kepada analisis DXY sebab dalam DXY ni dia ada certain level yang dia kena break kan untuk kita dapatkan confirmation sama ada dia naik ataupun dia turun. So buat masa ni sekiranya dollar index ni dah tak kuat, so inilah analisis yang kita boleh jangkakan. Di mana dia akan menaik. Kalau sekiranya dollar index ni dia kembali kuat, sebab sekarang ni bila dia turun ni, waktu ni dia kuat ni, tu dia naik kan. Bermaksud dia tengah lemah. So kalau dia kembali kuat, dia akan jadi macam ni. Boy. Kalau dollar index kembali kuat dia akan jadi macam ni and then dia sambung balik. So kat sini kita ada dua analisis kita boleh tengok. Yang tadi tu kita boleh consider dia akan berlaku dan yang ini pun kita boleh consider dia akan berlaku. Semuanya bergantung kepada kekuatan dolar lah, mata wang dolar. Terutama mana yang biasa dengan DXY ataupun dekat broker lain mungkin dikenali sebagai nama yang lain. USD index. Kita boleh refer pada tu. So untuk long term memang kalau dia kuat pun, kalau EU kuat pun, selepas tu dia akan sambung balik naik ke atas. Ini analisis last week. So analisis last week ni saya masih boleh diguna pakai. Masih valid lah. So valid dan untuk sekarang ni pun valid. So ini sebenarnya menjadi kalau tengok sini, ini Howard punya chart pattern. Sini ada trend line. So saya jangkakan berdasarkan dollar index sekarang ni, saya jangkakan dia nak naik. So alang-alang tu kita terus pergi ke dollar index. Boleh cikgu. So ini dollar index. So ini dollar index. So kalau kita tengok dollar index ni, kalau you all perasan, last week saya jangkakan dollar index ni dia sampai sini juga. Untuk membentuk macam ni. Ini last week punya analisa. Macam ni. Ketika tu dia 18 bulan dekat sini. Dekat sini. Tapi dia tak sampai. Tak sampai dia pusing. Kan? Dia menghampiri sikit lagi kalau tengok jaraknya dalam 50, 60, lebih kurang macam tu. So yang warna kuning ni, alamak, sekejap apa cikgu? Yang warna kuning ni, ini adalah sekiranya saya masih bias dia naik lagi ni, dollar index ni. So tapi nampaklah ada satu trend line berwarna merah ni. Saya besarkan sedikit. So trend line yang warna merah ni, kalau dia tak break ini, itu satu, dan juga ini dia tak break. So bermaksud dia nak buat correction pattern di WB ni. Pattern apa ni Pak Tu pula? Boy. Correction with the B. Ini mungkin dia akan membentuk ini pattern triangle ni. Sebab kalau kita tengok sini ada 3, sini ada 3, ni ada 3. So kalau sekarang ni, ini saya jangkakan dia naik 3, dia turun 3 balik, kemudian baru dia naik C ke atas. So kalau dollar index ni masih ranging, sebab ini kalau keseluruhan, kalau tengok di time frame yang besar, katakan 4 hours keseluruhan dia, ini adalah correction. Bentuk correction ni nampak, kalau kita zoom, tengok dia dah start main kat sini kan. Ini adalah bentuk correction. So ini A. So kalau dia tintong-tintong ni, ini memang wave B, kemudian dia akan naik balik ke wave C ni. Kemudian barulah analisis dari sebulan yang lepas, dia akan turun balik, sambung ke bawah. Selagi correction tu tak habis, dia tak akan turun lah. Betul. Selagi dia tak habis,
Macam ni lah dia tintong-tintong dan sama juga akan berlaku di semua base USD, EU ke, GU ke, dia akan main ranging sekitar itu saja. Okey, kecuali sekiranya GBP terlampau lemah, Euro terlampau lemah berdasarkan fundamental ataupun news Brexit yang akan membagi impact kepada mata wang tersebut. So, kalau dolar kita base kepada dolar index, inilah the best analisis yang saya boleh keluarkan dengan berpandukan trend line ni mesti intact, mesti tak boleh break turun melepasi ini. Kalau dia break juga, so bermaksud wave terakhir in play lah, wave final wave 5 akan unfold in 5 wave down lah. Maksudnya akan turun, dah start momentum untuk turun. Sekiranya dua level yang saya tandakan, level kita panggil level invalidation level untuk dia turun. Okay, and then yang sedikit trickynya, okay, sedikit trickynya dalam wave B ni pun boleh lagi dia ada satu lagi dia turun bawah, and then dia naik. Okay, dia boleh turun langgar semua invalidation level ni, and then dia naik balik. Just pattern macam tu lah. Saya kalau dia break, dia akan terus turun. Okey, cikgu. Okay, so kita pergi ke next. Sebelum kita pergi ke next tu, boleh kita tengok soalan cikgu? Okay, soalan daripada Shuib. Katanya biasanya kalau sync tu hentak ke cikgu? Saya rasa ni in reference kepada bila cikgu cakap pasal pegang dua akaun tadilah. Saya rasa saya rasa swing tu maksud dia, typo kat situ. Okay, so kalau swing ni dia ada dua cara. Satu, you nak hentak. Satu lagi, you nak biasa-biasa je, normal trade. Kan? Tapi bila kita sebut hentak tu, dia tak perlu kita cuba sampai 500 pip. Macam saya sebut tadi, buat permulaan, at least 200 pip, 300 pip. Nama pun hentak, betul, kan? Boy, kita boleh close dulu. So kan? Sebab setiap 50 pip ataupun 10 pip nilai hentak ni memang memberi impact kepada kita punya emosi. So, terutama yang kita tak biasa ni, kita dah swing 300 pip. Of course, bila hentak ni amount dia akan besar. So, bila amount dia besar, sama ada kita berada dalam comfort zone kita untuk hold contoh $700 untung, $2,000 untung, kan? Kalau kita selalu macam tu, biar je. Kalau kita tak pernah, kita dah start goyang, okay, close je lah. Ambil apa yang kita dapat dulu. Sebab apa? Nanti katakan you dah untung $2,000. Tiba-tiba turun balik tinggal $100. Apa implikasi kepada kita punya emosi? Betul. Kan? So, kita sambung 30 minit. Saya takut tak sempat nanti. Kita teruskan dengan next analisis dulu. Sekarang kita dah pun masuk ke minit ke 10.29, boleh kata separuh masa kedua. Saya selitkan sedikit kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton, harap dapat share segmen ini agar kita dapat berkongsi manfaat kepada lebih ramai lagi penonton-penonton di luar sana. Okey, cikgu sila teruskan. Okay, so ini AU. So AUD lah. Okay, ini AUD. So kalau kita tengok counting saya jangkakan dia turun. Dia turun supaya kita boleh dapat buy dip. Kalau you tengok jangkakan ada satu penurunan sampai kawasan at least 75 atau 76. Okay, kalau kita tengok dia turun sampai, sekejap. Okay, dia turun sampai sini je, 76.60. Lepas tu dia naik balik. So dekat sini, kalau sebelum ni, saya punya level entry saya tandakan dekat sini, 76, 74. Okay, saya tandakan berdasarkan last week punya. Ini hour 1 Zoom in. Okay,
kita jangkakan dia ada turun sampai sini. Okey. So bila dia turun sampai sini memang sedap untuk kita buy sebab memang kalau tanya saya, kalau kita tengok pun dollar index masih dalam mode melemah. Kan dah beberapa bulan turun. So mungkin apa yang saya jangkakan garisan kuning tu nanti akan trigger. Garisan kuning tadi tu yang ABC warna kuning tadi tu kan Boboy. So kalau dia play macam tu dia akan kena kat sini lah. Okay. So AUD akan melemah sekejap sebelum dia sambung naik. Ada masa pun saya pun tak sabar. So, bila tak sabar ni kita ambil jalan mudah, kita tengok trendline yang ni. Candy Haruman. So sebab ini pun sebab apa kita nak menunggu ni pun kadang-kadang dia sampai atau tidak. Kan? Dia sampai atau tidak. Kalau sampai tu jangan. Kalau AU ni, analisis saya AU ni kotak dia. Boleh pergi sampai sini. Untuk daily dengan weekly. Memang saya pernah kata kan, setiap kali ada segmen saya ke udara, saya bajet untuk tahun ni, AUD akan menguat. Okay, semua AUD. AUD, USD, GBP, AUD, Euro, AUD, so semua akan menguat. So, kita boleh ambil peluang untuk buy guys. Peluang untuk buy di mana? Okay. Di sini entry yang saya tandakan petang tadi. Okay, ini saya ada tandakan petang tadi. Saya ada buat live sekejap. So, di sini. Sekiranya dia kena sini ke, sebenarnya ini dah masuk ni. Kan? Okay. Dengan stop loss kita di sini 7656. So kita boleh cuba untuk hold swing pair AUD ni, tapi kena ingat AUD ni dia bersifat movement dia lemah gemalai. Kan? So lemah gemalai lemah gemalai ni kena faham-faham lah. Kan, dia main kat situ berapa lama dia nak main, kita kena akur dengan dia punya movement. So movement ni tak terlampau ganas berbanding gold, GJ, GU, GA. Okay, so selagi trendline ni intact, hold, dan dia tak break 7656 ni, saya bias dia nak naik. Okay, dia nak naik. Sekiranya dia break, jangan risau, kita tunggu next buy dekat sini. Next buy. Saya rasa tu langkah yang lebih kurang berisiko lah cikgu. Kita tunggu sehingga dia masuk ke zone ataupun tak sebenarnya. Kalau tanya saya, dia ada dua dia sebenarnya kalau kita tunggu kat sini, Boboy. Okay. Kadang-kadang dia tak kena. Kemungkinan dia tak singgah pun cikgu. Mungkin dia tak singgah langsung. Kan? Dia tak singgah langsung. So dia turun and then dia naik. So kalau kita tengok AUD ni 4 hours. So apa yang berlaku? Kita nampak tak apa yang dia buat AUD ni? Naik dan terus naik. Betul. So apa yang berlaku kat sini, possibility dibuat kat sini pun ada, Boboy. So maksudnya dia naik, retracement dia nampak sedikit saja dia punya penurunan, sedikit je. Cuma yang ni besar sikit. Ini mungkin wave B ataupun wave 2. Besar sikit, lepas tu dia sambung lagi. So untuk dalam masa daripada November sehingga ke sekarang Januari, so dalam masa 3 bulan ni kita boleh tengok dia punya penurunan berapa ratus pip sahaja berbanding kenaikan dia. Kan? Betul. Boboy. So kalau kita tunggu sini, boleh tunggu. Ini umpama kita nak play safe lah. Tapi kadang-kadang bila kita play safe, kita terlepas bus. Sebab tu dia sebenarnya bergantung kepada individu. Kalau saya akan, ini saya tunggu, dekat sini pun saya akan entry.
Okey, sebab kita ada stop loss ni yang define kan. Kalau dia kena ni, kita boleh tengok ke sini. Ini mungkin dia akan buat, okey saya tanda kan, A, B, C. Okey, tu dia buat satu lagi. Ini adalah A, ini B, ini C. So maksudnya sini adalah pattern A, B, C, X, A. Okey, sini. Ini yang naik ni B. And then dia turun balik C. So kalau pattern ni macam ni, dia boleh kena zone yang saya tanda kat ini. Kalau dia tak buat pattern macam ni, okey, maksudnya dekat sini dia dah settle A, B, C sahaja. Tadi saya ada tambah X, A, B, C. Betul. Kan boy? Kalau ini A, B, C je yang naik ni, ini adalah wave 1 ni. Ini. Sebab kalau kita tengok, ini potential wave 1 pun ada ni. So ini adalah wave 1. Ini adalah 2. So dia akan sambung seperti yang saya tandakan sekarang ni. Naik, naik. So kalau tanya saya, ada 2 tempat untuk kita masuk cari peluang untuk swing AUD. Okay, so bila kita sebut AUD pula, kita refer kepada dia punya kita panggil AUD ada index juga ke cikgu? tak ada. Okay, so kita akan refer kepada dia GA dengan GN. Saya ada buat analisis last week. Ini GU. GU pun sama je. GU ni sama dengan EU. Di mana kita tunggu untuk buy. Kalau kita tengok sini, kita tunggu untuk buy kat sini. Tapi okay, A, B, C. Target buy. Okay, bukan sell. Kita tengok GU. Okay. Dia tak kena. Tak pergi pun. Tengok. 1.34 target untuk buy. Okay. Dia pergi sampai 1.35. 1.35 sahaja. So yang kita jangka kan A, B, C ni, buat masa ni saya tukar, saya bias pula dia nak menaik. Okay, analisis ni valid selagi dollar index ni dia tak perform warna kuning ni. Kalau ini nanti di penghujung ni dia break, of course kita akan kembali kepada ini. Nampak tak pasu lagi boy? Nampak cikgu? Nampak tak boy? Kalau dollar index ni kuat, memang dia zone ni masih valid, kita hold. Kita tunggu untuk buy. Okay. Kalau dollar index kembali melemah, inilah. So nak tunggu setup ni, itulah kadang-kadang alamak. Betul cikgu. Lama sangat. Kan? Lama sangat. So ini saya mudahkan untuk mana tahu kawan-kawan ada nak masuk trade ke, ada yang masih ada position ke, ini level-level yang kita kena perlu beri tempuan lah. So ini di 4 hours punya trend line, nampak? So ini jangkaan kalau dia nak turun, dia berbentuk ABC, turun 3 wave down. Kalau kita nak buy, kita tunggu 3 wave turun dulu, kena pula trend line. Okay, and then ini adalah stop loss dia, 34 ataupun 3512. So jarak dia kalau kat sini 100 pip. Okay, ini kita berdasarkan analisis di 4 hours. So potensi dia kalau dia terus play out tak turun, dollar index turun lemah, ini potensi dia. Okay. Boy. Okay, kalau dollar index terus lemah, dia tak buat macam wave warna kuning saya tadi tu, ini potensi so, dia. Apa-apa pun kita tengok dollar index, wave kuning yang cikgu buat marking tadi. Betul. Sebab kalau tengok GU ni, okey, dia naik daripada sini.
Dari sini naik terus sekarang ni. So yang naik ni, alamak, ini sedikit, apa orang cakap, sedikit tak berapa jelas. Okey, kita tengok kat sini. So, dia naik ni, ini saya boleh kategorikan ini adalah A. Ini B. So, C ni kat atas lagi. Ha. Pattern ni sekarang naik, dia turun, dia sambung lagi naik. Dalam tempoh menghampiri 1 tahun. Okay. Kan? 2 bulan lagi cukup 1 tahun. So, dalam Mac sehingga September, berapa, 5 bulan ke? Mac sehingga Boy, 5 September bulan kot. 6 bulan cikgu. 6 bulan. 6 bulan. Okay. Dia naik je. Lepas tu dia ada retracement. Inilah correction. Okay. Dia naik ni 14 sehingga 34. 2000 pip. Dia turun 800 pip saja. Lepas tu dia sambung balik naik 1000 pip. Okay. So maksudnya ini impulse. Current trend sebelum dia Impulsive turun. Ini pun another impulse. So that's why saya bias dia masih ada momentum untuk naik. Dia kalau elliott wave ni tak ada istilah ini high, kita tak boleh buy. So kita kena berdasarkan wave-wave ni, itu yang kita cuba masuk buy deep ni. Kalau ini terlampau mana tadi? Kalau ini terlampau dalam sangat, dia tak boleh nak ambil. So that's why ini satu lagi peluang untuk kita cuba ride the wave. Okay? Sebab kalau berdasarkan current punya wave, penurunan dia tak terlampau jauh. Betul. Betul tak, Boy? Turun je, naik balik. Turun je, naik balik. Asal turun je, naik. Okay, so kita cuba untuk ride. Selagi dollar index ni pun memang long term memang turun. Okay, long term memang turun. So mana yang nak swing tu memang sesuai. Okay, kita pergi ke next pair. Okay, kepada penonton-penonton yang ada tinggalkan soalan yang macam berkaitan dengan elliott wave, boleh saya bacakan atau cikgu nak pergi tengok pair dulu, nanti last sekali baru kita baca? Kita pergi dulu. Okay, pair yang kita akan pentingkan pair buat dulu ni. sebab takut nanti tak sempat ya cikgu. Betul, nanti tak sempat. Lagipun situ saya nampak ada tengokkan analisis gold. Okay, so analisis gold kita masuk dulu, takut tak sempat. Sebab analisis gold ni kita bercakap tentang gold ni, banyak yang boleh saya cakap kan tentang gold ni. Sebab gold ni salah satu favourite pair ramai. Okay, pilihan ramai. Dan juga gold ni juga dia selalu buat gerakan yang tiba-tiba. Kan, tiba-tiba menyesakkan dada, bagi senaman jantung macam-macam. Kan, even tengah profit pun kita serba salah. Nak close, nak hold. Nak close, nak hold. Close sekarang, lagi gerak 300 pip, 400 pip kan. Tak close sekarang, pergi balik ke kita punya entry. So, sebagai orang yang pernah melaluinya, saya setuju. Setuju Okay, so Gold. So ini analisis minggu lepas, di mana kalau tengok kat sini kan, ini A, B, C, dia turun A. Dekat sini saya cakap dia turun, dia naik. Okey, dia turun, dia naik. So apa yang berlaku? Okey, so dia tak turun. Ini sebenarnya, ini adalah dia turun, dia naik. Sorry. So dia turun ni, dia naik. So lepas dia turun ni, okay, dia naik. So memang dia dah turun, and then dia menaik. So menaik ni, kalau saya sebut dekat sini, saya jangkakan dalam kotak ni. Kotak merah ni, untuk ini sesuai dan range yang selamat
Sebab bila kita cakap gold ni, even kita jangka kan sell dekat sini, okay, dia boleh naik lajak 200-300 pip, kemudian baru dia sambung turun. Okay, so that's why gold ni, apa yang saya boleh gariskan sekarang ni ada dua persoalan kat sini. Dua persoalan kat sini. Okay, sama ada dia terus turun ataupun dia naik. Dia terus turun kalau dia tak break garisan ni. Tapi masalahnya dia dah break. Okay, so saya delete dia ni, dia dah break. So ini satu lagi. Dia sebenarnya sikit lagi ni, nampak tak? Betul? Boy. Kan? 1875 ini 1879. Tapi dia tak nak kena. So, ini saya boleh kategorikan. Ini adalah A, B, C. Okay. Ini B besar. Ini A ni turun. Ini B besar. Yang menaik ni daripada 1802 ni, sebelum ni dah siap 5 wave ni. Okay, dah siap 5 wave. Ini pun ada ABC. Dalam ni pun ada pattern 1, 2, 3, 4, 5. So yang naik ni pun kita boleh kategorikan 1, 2, 3, 4, 5. So yang turun ni B, and then untuk sell inilah yang paling sesuai. So kalau sekejap. Okay. Naik lagi ni. Macam ni. Kalau berdasarkan, okay. Kalau berdasarkan current last week punya wave, dia boleh pergi ke zone merah yang saya tandakan, yang saya baru adjust sebentar tadi. Tapi buyer sell. So untuk buy, saya macam minggu lepas pun saya tak berani untuk sell, saya tak berani untuk buy. So kita tengok je ke cikgu? Untuk minggu lepas saya tak trade gold. So minggu ni kalau masuk kotak ni saya akan trade. Untuk buy, sebab yelah kita gold betul, ni ganas kan. Kita tengok kan 1857 dia turun 500 pip. Pom naik 500, balik 600 kan, 500 pip naik balik sini. Naik balik 1875, turun balik. Kadang-kadang berlaku dalam masa sehari. Kadang-kadang cikgu sebatang pip tu pergi 500 lah. Betul. Even kalau kat sini pun 1857 turun menghampiri 300 pip juga. Betul, naik balik kan. So dia sebenarnya gold ni, kalau siapa nak trade gold dengan modal kecil, dengan low risk, memang bagus. Terutama kalau kita jangkakan macam ni kan, mana yang nak buy tu boleh, tapi jangan gunakan mod hentak lah. Guna mod low risk saja. Dan kena ada gold. Saya nak bagi stop loss level pun saya takut. Faham kan? Dia boleh kena stop loss tu, lepas tu pum dia naik balik. Kan? So persoalannya dekat sini, sama ada saya bias buy atau sell. Saya bias sell kalau dia kena kotak ni. Okay. Kalau dia tak kena kotak ni pun, saya tak berani untuk buy. Sebab buyer saya masih diturun ke bawah. Untuk time frame yang lebih besar, okay, so kita boleh tengok time frame yang lebih besar. Okay, dia boleh pergi kat C kat sini. Dia boleh pergi kat sini. Dia boleh pergi dekat C sini ataupun lagi lebih. Tapi kalau ini adalah wave 1, ini A, B, C. Okay, and then kalau kita tengok ini trend line ni, hold ni dulu. Trend line daripada bawah ni, daily punya trend line. Daily punya trend line tu masih tak break
Tak break. Dia break lepas tu dia bagi shadow. Shadow. Okay. Ni kan, dia bagi shadow terus. Dah berapa Okay. lama cikgu sejak trend line tu bermula? Daripada sini, daripada analisis 2 minggu, 3 minggu lepas. Sini, trend line ni dia break sikit je, dia break 100 pip je. Lepas tu tengok dia terus bounce. Ini pertama, ini merah ni, ini jangkaan 3 minggu lepas, itu zone buy. Sebab sini nampaklah ada trend line kan. So ini zone buy bersesuaian dengan trend line tu. And then memang dia kena, dia terajak sikit and then dia naik ratus-ratus pip. So sekarang ni ada yang macam Boboy nak buy ke, nak sell ke, nak swing ke, macam mana untuk gold Kalau ni? gold ni mungkin sebab saya follow fundamental juga. Sekarang ni dalam tempoh-tempoh orang kata tahun baru Cina, kalau ikutkan Cikgu Yun daripada bincang fundamental, cakap memang akan berlaku pergerakan-pergerakan besar lah. Sebab awal tahun selalunya diorang akan stock up diorang punya gold. So saya rasa saya duduk tepi dulu cikgu. Betul cikgu? Itulah kan. So kalau tanya saya, itulah memang saya pilih untuk duduk tepi. Tapi kalau ada yang nak masuk juga, okey, mungkin saya boleh bagi sedikit tip lah. Kan, kalau nak masuk juga. Kalau tanya saya memang tak masuk. So sedikit tip di mana first yang paling simple, kalau ini adalah A, ini adalah B Ini je. Stop loss sini je. Okay. Sini pun stop loss 200 pip. Kan, 200 pip. Lepas tu kita harapkan kenaikan sampai 500 pip lebih. Tu lebih kurang 1.5 reward lah. Betul. Risk reward 1.5. Kan, 1.5 reward untuk kita masuk ke kotak ni. Sebab ini kalau tanya saya memang bias. Ini A ni, A betul, dia ada correction B, kemudian baru dia sambung. Okay, sebab kan Chinese New Year nak dekat, lepas tu dengan keadaan gold yang sekali gerak 700 pip, 500 pip sehari tu, anytime dia boleh buat. So macam saya sebut tadi, kita gunakan low risk punya cara pun still boleh buat duit. Kalau hentak, bahaya ataupun boleh menyebabkan senaman jantung dan juga kita kecewa. Kena stop loss, dia naik balik. Betul yang tu kan? paling bucu katil lah senang cerita. Kan. Okey, kita ada 6 minit lagi. Kita hampir ke penghujung segmen dah pukul 10.54. Cikgu, mungkin cikgu boleh tengok pair yang terakhir cikgu. Okey. Diharapkan peminat gold berpuas hati dengan sedikit sebanyak analisa yang dikongsi oleh Dr. Forex sebentar tadi. Especially saudara Adib Hakimi yang komen. Okay, cikgu. Okay, so saya boleh belanja GA. Ini pair yang kita assume. Cikgu memang minat AUD cikgu? Ada. Saya minat AUD sekarang ni sebab AUD dia menunjukkan lagi tanda-tanda dia nak kembali kuat ni nanti. Kan, sebab kalau tengok AUD ni, ini daily punya time frame turun. Kan? Yang turun ni dan yang naik ni, ini sama ada ini A, ini B, C turun, ataupun ini adalah 1, 2 sebelum dia sambung turun. Okay. Boboy. So memang saya bias AUD ni, GA ni, dia tahun ni kuat lah. AUD, NZD semua. So GA ni movement dia ganas. Dia kurang macam gold juga. So
bila dia ada retracement, dia pun boleh gerak. Tengok 74 sampai 79, 500 pip dia naik. Lepas tu daripada 79 dia turun sampai 76, 300 pip dia turun, and then dia naik balik 76, 79, 300 pip juga dia naik. Selepas tu baru dia turun berapa ni? 500 pip dalam tempoh tak sampai 2 minggu. Okay. And then dia naik balik. So ni saya jangka kan, saya jangka kan kalau dia kena zone kotak ni, memang ini posisi yang sesuai untuk kita swing. Swing buy cikgu. Swing sell. sell. Okay. Dalam zon merah ni lah. Okay. Dalam zon merah. Sebab ini retracement ni hanya untuk sementara. Sebelum dia sambung, nampak ni. Ini analisis saya ni dah 3 minggu macam ni. Tunggu kat sini tak sampai-sampai, and then kalau tengok pun dia pun main turun naik kan. So ini mungkin ada bentuk correction kat sini. Ini running flat, lepas tu ini permulaan wave 1, ini saya turun tanda kan, sekiranya nak buy ada stock, ada trend line kat sini. So ini zone cantik untuk entry buy. Okay. Untuk right pergi ke sini. Kalau current sekarang ni dekat berapa? 77 So kalau dia turun ni sekejap je. Kalau GA ni kalau dia turun setakat 60-70 pip ni, dia boleh sampai hari ni ataupun anytime dia boleh sampai. Okey cikgu. Target 179. So sekarang ni dalam 200 pip lebih. Okey. Kan? 200 pip lebih. Tapi kalau konsep elliott wave, ini adalah back entry lah. Tapi why not kita cuba untuk cari entry sekiranya kita nampak dia nak naik. Tapi pastikan lot size dia tak terlampau besar lah berbanding bila kita follow trend. Okay, jadi kita dah pun sampai ke penghujung segmen bicara pula Tanya Dr. Forex untuk episod yang ke-51. Jadi hari ni ada beberapa pair yang cikgu sentuh. Kita ada EU, Gold, GU, kita ada GA dan juga kita ada AU. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan terlepas, bolehlah tonton ulangan kepada ataupun rakaman segmen kita pada malam ini di YouTube channel CTC FM, ataupun boleh terus pergi ke tvctc.fm. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah pun menyertai kita pada malam ini, dan minta maaf kalau kita tidak dapat berkesempatan untuk menjawab soalan yang telah diberikan. InsyaAllah kita akan carry forward pergi ke minggu hadapan. Jadi pada tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi belum like page CTC FM, diharapkan dapatlah menunjukkan sokongan anda kepada CTC FM dengan memberi like dan follow kepada page kami sebagai indikator anda terus menyokong kami. Jadi cikgu ada kata-kata terakhir sebelum kita tutup segmen kita untuk episod yang ke-51 ni. Stay safe dan kita jaga kita. Okey, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi bersama Dr. Forex di waktu yang sama pada minggu hadapan, dan kepada pukul 10 dan kepada peminat ataupun pedagang-pedagang teknik yang menggunakan teknik BBMA, boleh bersama dengan Cikgu Hazlan esok pada jam 10 malam, dan kita ada bicara fundamental pada hari Rabu jam 10 malam juga kepada mereka yang berminat untuk mengetahui sedikit sebanyak mengenai fundamental market Pantauan. Okey, terima kasih sekali lagi, dan diharapkan anda semua terus sihat, dan jangan lupa kita jaga kita. Bye bye.